Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar anak-anak? Diharapkan semua sudah bersedia dalam keadaan yang sihat, ceria. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semua mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita bagi kita menerima ilmu dengan sebaiknya. Seterusnya kita mengamalkannya insya-Allah dan berkongsi dengan orang lain insya-Allah. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya anak-anak, kita tengok dulu pengertian kitab. Tajuk kita percaya kepada kitab ataupun beriman kepada kitab. Jadi kita tengok apa itu pengertian kitab. Okey, anak-anak, kita tengok kitab ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril sebagai panduan hidup manusia serta mengandungi peraturan hidup, akidah dan syariat yang lengkap. Kalam Allah diturunkan kepada Nabi dan Rasul oleh malaikat Jibril sebagai panduan hidup manusia. Okey. Jadi kitab ini mengandungi peraturan hidup, akidah dan syariat yang lengkap. Itu pengertian kitab. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril sebagai panduan hidup manusia serta mengandungi peraturan hidup, akidah dan syariat yang lengkap. Itu pengertian kitab. Okey anak ya. Dan kita kena ingat bahawa hukum beriman kepada kitab ialah wajib. Kita wajib beriman kepada kitab. Wajib. Kalau kita tak beriman, kita berdosa. Okey? Itu wajib. Seterusnya, kita tengok kitab dan Rasul. Kita dah beriman kepada kitab. Kita nak tahu kitab apa yang Allah turunkan dan kepada siapa Allah turunkan. Okey. Okey. Kita tengok sini, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dan dalam bahasa Qibti. Okey, anak-anak nanti boleh carikan apa itu bahasa Qibti. Bahasa Qibti adalah bahasa Mesir purba. Okey, kitab Zabur kepada Nabi Daud dalam bahasa Qibti. Seterusnya, kitab Injil kepada Nabi Isa bahasa Syriani. Okey. Ini adalah bahasa yang digunakan oleh di Syria dan sekarang ni masih digunakan oleh kebanyakannya oleh bangsa Armenia. Okey. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Syriani. Seterusnya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ni bahasa bahasa yang digunakan oleh Bani Israel. Okey. Dan akhir sekali, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Ada 4 kitab kepada 4 rasul. Okey, kitab Zabur kepada Nabi Daud dalam bahasa Qibti, kitab Injil kepada Nabi Isa dalam bahasa Syriani, kitab Taurat kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Okey anak-anak? Okey, kita teruskan. Beriman kepada kitab. Jadi kita kena tahu apa kelebihan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita mesti beriman kepada 3 kitab yang lain tu. Ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada 4 rasul. Kita kena beriman kepada semuanya. Tetapi sebagai kita umat Nabi Muhammad, kita menggunakan, kita berpandukan Al-Quran. Jadi kita nak tengok apa kelebihan kitab Al-Quran. Okey. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Yang ini mukjizat maknawi terbesar. Sebab kalau kita tengok
Al-Quran ni sehingga sekarang masih digunakan. Kita masih mempelajari Al-Quran, kita masih tilawah Al-Quran, kita masih mengajar Al-Quran. Sehingga sekarang Rasulullah dah tak ada, tapi Al-Quran masih ada. Itu mukjizat terbesar anak-anak ya, Nabi Muhammad SAW. Kelebihan Al-Quran juga nak-nak, isi Al-Quran terpelihara sehingga hari kiamat. Hari kiamat. Jadi kalau kita tengok, sehingga sekarang lah, kita masih lagi. Masa zaman Rasulullah ada isi Al-Quran. Sekarang Allah pelihara isi Al-Quran sehinggalah hari kiamat nanti. Okey nak ya? Okey. Baik, seterusnya Al-Quran juga menjadi penawar dan penyembuh segala penyakit. Penawar ni ubat dan penyembuh segala penyakit dengan izin Allah. Sebab Al-Quran ni adalah kalam Allah. Okey. Salah satu ayat yang mengatakan Al-Quran ni lah surah Al-Isra ayat 82. Nanti anak-anak buka Al-Quran, tugasan anak sekarang ni buka Al-Quran, tengok surah Al-Isra ayat 82. Disebutkan Al-Quran sebagai penawar. Okey. Kemudian Al-Quran juga membaca dan mendengar dapat pahala. Masya Allah. Kita baca dapat pahala, dengar pun dapat pahala. Besarnya mukjizat Al-Quran ni. Kelebihan kita Al-Quran pahala. Bila kita buat ini perkara yang baik, Allah ganjarkan pahala, beri ganjaran pahala kepada yang melakukan amal soleh. Jadi kelebihan kita Al-Quran ni membaca dan mendengar dapat pahala. Seterusnya, antaranya ialah mempunyai isi yang lengkap, sesuai untuk sehingga sehari akhirat boleh digunakan. Okay. Sebab Islam adalah datang daripada Allah Rabbani, sifat syumul dan alami Islam tu. Jadi Al-Quran itu mempunyai isi yang lengkap. Semua panduan hidup kita dah ada dalam Al-Quran, disebut Al-Quran. Sebab itulah pelajarilah Al-Quran dengan sebaiknya. Bukan sekadar baca, tilawah, kita tadabbur juga. Dan seterusnya kita amalkan dengan adanya ilmu. Okey, kita tengok ada 5 kelebihan Al-Quran anak-anak. 5 disebutkan 5 ya. Antara kelebihan Al-Quran tersebut 5. Okey, ni satu. Okey, kita dah tengok mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Isi Al-Quran terpelihara sehingga hari kiamat. Menjadi penawar dan penyembuh segala penyakit. Membaca dan mendengar dapat pahala. Mempunyai isi yang lengkap Al-Quran ni. Itu kelebihan Quran yang menjadi panduan kita sekarang ni anak-anak sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, okey. Ini dalil nakli beriman kepada kitab. Kan kita wajib beriman kepada kitab. Ini dalil ni. Dalil ni adalah bukti. Kenapa kita wajib beriman kepada kitab ni? So, dalam surah An-Nisa ayat 4, surah An-Nisa surah keempat ayat yang 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tenangkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Dan juga kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur, yang diingkar kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitab dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebut ayat ni surah An-Nisa ayat 136 disebut kitab yang diturunkan kepada Rasul, Al-Quran diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan juga
yang telah diturunkan terdahulu daripadanya. Kita dah tahu tadi 4 kan. Kitab Al-Quran, kitab Taurah, kitab Injil, kitab Zabur. Anak ni kita wajib bukan sekadar beriman kepada Al-Quran saja anak-anak. Kepada semua kitab yang 4 semua tu kita wajib beriman. Itu adalah perintah Allah seperti mana dalam surah An-Nisa ayat 136. Okay anak ya? Wajib beriman. Ini adalah perintah Allah. Beriman kepada kitab. Baik, seterusnya kita wajib beriman kepada kitab. Jadi mesti ada akibat yang tidak beriman kepada kitab. Akibat mereka kesan yang tak baik kalau tidak beriman kepada kitab. Apa dia? Mari kita tengok. Hasad dengki, itu penyakit hati. Nak memusnahkan orang aja sebab berhasad dengki. Okey, ni kalau sebab tidak beriman pada kitab ni kita jadi hasad dengki. Tak aman kita, porak-poranda jadinya asyik bergaduh je sebab hasad dengki. Kemudian akibatnya juga tidak mendapat rahmat. Rahmat daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tak tenang hidup ini, tak selesa hidup ini kalau tak ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat dengan rahmat Allah nanti. Dengan rahmat Allah nak ya. Okey? Allah, kesannya tidak mendapat rahmat Allah ni tak selesa hidup kita. Seterusnya, tiada panduan hidup. Dah tidak beriman pada kitab, macam mana kita nak jadikan panduan? Sebab kitab adalah panduan hidup kita. Tak ada panduan lah. Jadi sebab itulah bila tiada panduan, kita pun tidak buat apa yang Allah suruh, malah kita buat pula apa yang Allah larang. Sebab kita tidak beriman kepada kitab, kita tidak ambil kitab tu, kalau sekarang ni Al-Quran sebagai panduan kita. Jadi tak ada panduan hidup lah anak-anak ya. Sesuatu yang sangat menyedihkan. Baik, seterusnya juga bangga diri, sombong. Itu pun padahalnya kita ni adalah hamba Allah, kena tawaduk. Tidak boleh membangga diri. Inilah akibatnya kalau tidak beriman kepada kitab. Dan seterusnya, malas berusaha. Kita dah belajar qada dan qadar, kita kena berusaha, berdoa, tawakal kepada Allah. Tapi sebabkan tidak beriman kepada kitab, malas berusaha. Tunggulah makanan datang. Boleh macam tu? Mana boleh? Mana ada macam tu kan? Kita kena berusaha. Tu Allah suruh kan? Okey? Kena nak ya? Tengok akibat tidak beriman kepada kitab ni. Semua ni perkara yang menyedihkan, perkara yang tak elok. Okey? Kena nak ya? Jadi pastikan kita beriman kepada kitab. Okey nak ya? Baik, seterusnya. Jadi diharapkan anak-anak dapat apa yang kita pelajari ini, beriman kepada kitab. Kita dah tengok pengertian kitab. Kita dah tahu kepada siapa Allah turunkan kitab. Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan seterusnya kita tahu dalil nakli surah An-Nisa ayat 136. Dan kita dah tahu kelebihan Al-Quran, dan kita dah tengok akibat orang yang tidak beriman kepada kitab. Jadi terima kasih semua kerana menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dari Malimah Nurul Aini binti Muhammad Asari. Terima kasih anak-anak. Pastikan antum belajar, dapat ilmu dan amal serta kongsikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.